Jelun. Datuk Speaker, boleh saya minta izin sekejap je, Datuk Speaker? Kalau boleh, saya ingin memaklumkan bahawa ucap selamat datang kepada mantan Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak, Tan Sri David Wong dan yang berada di Dewan ini. Sila Yang Berhormat. Tadi Yang Berhormat ada Jelun, ya? Yang Berhormat Jelun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri di atas pembentangan RUU Pindaan Perlembagaan. Merujuk pindaan perlembagaan ini, Jelun berpendapat pemberian taraf kewarganegaraan kepada sesiapa sahaja yang berhak memohon kewarganegaraan hendaklah mengambil kira semua aspek yang memenuhi kehendak undang-undang negara kita. Jika kita mengambil sikap yang longgar dan bermudah-mudahan terhadap kewarganegaraan, maka ia boleh menjejaskan identiti, perpaduan dan kedaulatan negara untuk jangka masa panjang yang bakal diwarisi generasi masa hadapan untuk anak cucu kita nanti. Merujuk pasal 2 perkara 15A braket 3 Roman C, dimasukkan perenggan baru iaitu bahawa dia mempunyai pengetahuan yang mencukupi dalam bahasa Melayu. Bila merujuk Akta Ibu 19-1C, bahawa dia mempunyai pengetahuan yang memadai dalam bahasa Melayu. Ada perbezaan dari sudut istilah yang digunakan. Mengapa tidak disekalikan atau disamakan, iaitu memadai? Persoalan saya, jika perkara 19-1C Akta itu menyebut pengetahuan yang memadai dalam bahasa Melayu dan perbezaan mencukupi dalam perkara 15A 3 tadi, apakah kayu ukur maksud mencukupi dalam bahasa Melayu? Jika dirujuk Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, mencukupi bermaksud memadai. Adakah hanya pengetahuan yang mencukupi atau memadai bahasa Melayu sudah layak memohon kewarganegaraan? Saya mencadangkan frasa baru, iaitu bahawa dia memahami bahasa Melayu bagi menggantikan mencukupi bahasa Melayu. Pada saya ada bezanya antara tahu dan faham. Kalau seseorang itu tahu, mungkin dia tak faham. Tetapi kalau seseorang itu faham, sudah tentu dia tahu. Saya mencadangkan agar pemohon kewarganegaraan dipanggil terlebih dahulu oleh Pegawai Jabatan Pendaftaran Negara untuk sesi ujian percakapan mengikut merit pemarkahan yang ditetapkan sebelum diluluskan permohonannya. Merujuk pasal 5 perkara 18 braket 1A yang menyentuh tentang tempoh 4 tahun untuk mengangkat sumpah. Persoalan saya, jika seseorang itu cukup umur 18 tahun dan dalam tempoh 48 bulan atau 4 tahun, seseorang itu mengalami keilatan kekal yang menghalangnya untuk mengangkat sumpah seperti dalam jadual 1, adakah ia terhenti menjadi warga negara? Jika seseorang cukup umur 18 tahun dan dalam tempoh 48 bulan, seseorang itu meninggal dunia dan tidak sempat mengangkat sumpah seperti yang terkandung dalam jadual 1, adakah dia terhenti menjadi warga negara? Persoalan yang berbangkit, apakah proses penyelesaian harta pusakanya oleh waris-waris? Kerana dalam sijil kematian juga harus dirujuk sijil kelahiran atau MyKad yang terkandung di dalamnya status warga negara. Merujuk pasal 10, pindaan jadual pertama, pindaan hanya merujuk kepada tajuk saja, iaitu pindaan kepada sumpah pelepasan, kesetiaan dan taat setia. Saya dapati
kandungan lafaz sumpah tidak ada ruangan penyaksian. Ini saya rujuk di Perlembagaan Persekutuan jadual pertama. Persoalan saya, mengapa tiada ruangan tanda tangan pemohon dan pihak yang nak mengesahkan sumpah itu? Jika sumpah itu dilafazkan, apakah bukti pemohon telah melafazkan sumpahnya? Siapa yang akan memperakukan bahawa seseorang pemohon itu telah bersumpah? Sebab tidak ada penyaksian. Kita sedia maklum, setiap sumpah hendaklah ada penyaksian seperti di hadapan pensyuara sumpah atau notari awam. Saya merujuk borang permohonan kewarganegaraan, borang C, yang dikeluarkan oleh JPN. Terdapat maklumat di bahagian H, akuan, disediakan ruangan tanda tangan dan cop jari pemohon dan tarikh. Borang C tersebut perlu ditandatangani di hadapan pendaftar kewarganegaraan berserta tarikh disahkan. Pindaan ini tidak ada ruangan pengesahan ataupun penyaksian. Merujuk pasal 11 pindaan kedua jadual kedua, meminda perkataan bapa dengan digantikan sekurang-kurangnya seorang ibu bapaknya. Situasi yang berlaku sekarang ialah seseorang kanak-kanak yang lahir di luar Malaysia hanya layak mendapat kewarganegaraan melalui kuat kuasa undang-undang jika bapaknya adalah seorang warga negara Malaysia. Dengan pindaan ini, membolehkan hak kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang bagi kanak-kanak yang lahir di luar Malaysia jika salah seorang ibu atau bapa seorang warga negara Malaysia. Tahniah, dan ini saya sokong memberi hak kepada yang berhak. Meskipun pindaan ini mendatangkan kebaikan kepada pasangan ibu bapa untuk mendapatkan hak kewarganegaraan bagi anak-anak mereka, suatu perkara yang perlu diberikan perhatian ialah soal keturunan atau nasab. Keadaan ini boleh berlaku kepada pasangan Muslim yang berkahwin di luar Malaysia tidak memenuhi salah satu daripada rukun dan syarat sah nikah. Kemudian melahirkan anak tidak cukup tempoh 6 bulan. Kebiasaannya tempoh kelahiran yang normal ialah 9 bulan 10 hari. Jika anak itu lahir kurang daripada 6 bulan daripada tarikh perkahwinan mereka, maka anak itu tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya dan tak boleh dibinkan kepada bapa tersebut. Sebaliknya, bapa hanya dinasabkan kepada ibunya saja. Bapa itu dipanggil bapa biologi walaupun itu adalah bapa kandung. Oleh itu, anak tersebut dipanggil anak luar nikah ataupun anak tak sah taraf. Jika wujud situasi begini, pemberian taraf kewarganegaraan kanak-kanak tersebut tak boleh diberikan secara kuat kuasa undang-undang automatik. Sebaliknya, pasangan tersebut perlu membuat pengesahan nasab terlebih dahulu di Mahkamah Syariah. Selepas mendapat perintah Mahkamah Syariah, barulah kewarganegaraan kanak-kanak tersebut dibuat secara pendaftaran, bukan kuat kuasa undang-undang. Dalam Islam, anak tak sah taraf tak boleh dinasabkan kepada lelaki yang menyebabkan kematian kelahirannya atau kepada sesiapa yang mengaku menjadi bapa kepada anak tersebut. Status anak tak sah taraf ini telah pun diputuskan dalam Majlis Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam Malaysia ke-57 pada 10 Jun 2003. Soal nasab ini pula melibatkan penamaan, perkahwinan, kematian, pewarisan harta pusaka, hubungan mahram, pendidikan, bahkan keselamatan nyawa bayi tersebut jika berlaku kematian untuk dikebumikan. Semua ini berkait rapat dengan pemberian taraf kewarganegaraan kepada mereka untuk mendapat sijil kelahiran dan maikat. Akhirnya, Tuan Yang Dipertua, saya ingin mengingatkan kepada kita semua yang akan memutuskan suatu keputusan yang sangat penting
dan kepada kita yang berkuasa supaya beringat, ya, kerana salah percaturan dari sudut membuat satu keputusan, ia akan menjejaskan masa depan anak-anak yang dilahirkan, sama ada oleh pasangan yang sah perkahwinannya atau perkahwinan yang diragui perkahwinannya hanya semata-mata untuk mendapat taraf kewarganegaraan. Sekian, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.